لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan solat fardu Jumaat berjemaah, dan kita berada dalam majlis kuliah. Tak ada apa yang kita pohon pada Allah Ta'ala melainkan mudah-mudahan segala amalan dan segala kerja baik kita ianya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita menyambung lagi apa yang kita baca pada subuh tadi, iaitulah berkenaan dengan jangan merendahkan kedudukan kita sebagai seorang manusia. Dan tuan, manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mulia. Tak kira bangsa apa, tak kira warna kulit, tak kira lah dia ini daripada agama apa. Dan maksud dia ni bukan daripada agama mana-mana, ni maksudnya bukan kita mengiktiraf semua agama, bukan macam tu. Tapi asal kejadian manusia itu mulia. Dan Allah Ta'ala sebut perkara ni dengan umum. Allah Subhanahu wa taala dia sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian, kata Allah Ta'ala. Ayat lain Allah Ta'ala kata, walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah memuliakan semua anak-anak Adam, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, sebab itu manusia bila mana dia banyak dosa dengan Allah Ta'ala, bila dia nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Dia ikhlas nak balik kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang kita sebut tadi.
Orang ni dia bertaubat dengan taubat yang nasuha. Nasuha maknanya taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Berazam yang dia akan meninggalkan dosa yang dia lakukan. Dan tuan, pasti dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kerana manusia itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kerana tu ulama dia beritahu kepada kita, bila mana ada orang yang buat maksiat kepada Allah Ta'ala, yang kita marah, yang kita tak suka, yang kita benci, adalah perbuatan dosanya kepada Allah Ta'ala, bukannya kepada orang yang melakukan maksiat itu. Dan tuan, kerana pada asalnya manusia Allah Ta'ala jadikan mereka itu mulia, sebaik-baik kejadian, dan juga seluruh daripada keturunan manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak mau manusia ni melakukan maksiat kepada dia, maka Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariah, dan dia akan dikenakan dengan akibat yang besar daripada Allah Ta'ala. Dan bukan kerana Allah Ta'ala nak menghukum manusia, tetapi nak suruh manusia ni meletakkan diri dia pada kemuliaan, kerana mereka itu dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada petang ni kita tengok sikit ya, tuan, tak banyak pun, dan juga kita macam biasalah kuliah lepas solat Jumaat ni sekitar dalam 15 minit, paling lama pun lebih kurang dalam 20 minit lebih kurang macam tu. Jadi kita dah terang pada pagi tadi, meninggikan diri pada sisi Allah Ta'ala dengan kita melakukan apa dia? Iman wal yaqin. Dia kena ada iman dan juga dia ada yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian dia istimewakan lagi diri dia bisarirati sadiqah, iaitulah dengan hatinya yang benar kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, hati yang benar ni apa-apa yang dia buat betul. Dia bukan kerana perkara-perkara yang lain. Dan tuan, kadang-kadang ada orang yang dia sebut perkataan baik, dia buat perbuatan baik, tetapi di sebaliknya itu ada tersirat niat-niat hak yang tidak elok. Yang ni disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, kalimatun tayyibah, kalimat itu baik, tetapi yang dikehendaki daripadanya adalah kejahatan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Dan tuan, jadi orang yang meninggikan dirinya pada sisi Allah, sarirati sadiqah, dalamannya itu betul dengan Allah Ta'ala. Kemudian yarqiha bil ilmin nafi', kemudian dia tinggikan lagi diri dia dengan menuntut ilmu, dan juga dia beramal dengan segala ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Kemudian dia meninggikan lagi diri dia dengan amal-amal saleh, sama ada fardu ataupun sunatnya. Kemudian dia meninggikan lagi dirinya dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian dia berurusan mengikut sebagaimana yang telah diaturkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, bila dia buat semua perkara-perkara kebaikan ini, sungguh dia telah pun meninggikan diri dia pada sisi Allah Ta'ala, dan dia jadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka oleh kerana itu, dan oleh sebab itu, kerana kita nak buat perkara-perkara yang baik ini, maka dia perlukan kepada penyucian jiwa. Dan tuan, dia perlu kepada kebersihan hati. Sebab itu dalam khutbah tadi kita dengar bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi sebut man aznaba zambin, siapa-siapa dia yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayudau nuqtatas sauda ala qalbih, Allah akan meletakkan dalam hati dia satu titik yang berwarna hitam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa-dosa ni dia akan memberatkan kita untuk melakukan kemajuan terhadap diri kita sendiri. Dan terutamanya nak memajukan diri kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dan juga iblis seboleh-bolehnya akan menjauhkan kita daripada kemuliaan kita. Dan sebab itu dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala dia sebut mana-mana amalan yang mana amalan itu disukai oleh syaitan, fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada amalan-amalan ni. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha, kata Allah Ta'ala. Dan kerja syaitan ni dia nak menjatuhkan manusia dalam apa? Lembah permusuhan, wal baghdha, dan dia nak supaya kita bertengkar di antara satu dengan yang lain, wa yasuddakum an zikrillah, dan dia akan halang kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ni adalah pekerjaan syaitan. Maka orang yang tidak menjaga dia punya hati dia, maka dia tidak akan mampu nak melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan bila mana dia terhalang daripada perkara kebaikan, maka terhalang pula lah untuk dia mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata dekat sini, qala al-Munawi, maka telah berkatalah al-Imam Munawi. Dan Imam Munawi ini salah seorang daripada ulama besar di dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i. Dia murid kepada Imam Syamsur Ramli, pengarang kepada kitab Nihayatul Muhtaj, syarah kepada Minhaj yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan jadi Imam Munawi ini murid kepada Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. Dan ni kita cerita sikit lah di lapangan akademik. Dan kita dalam pendapat fiqh, dan fiqh ni dia luas. Dia tidak sebagaimana akidah. Akidah dia cuma ada dua, sama ada beriman ataupun dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua tu saja. Beriman ataupun dia kufur dengan Allah Taala. Dan tapi dalam bab fiqh ni dia luas. Dan tapi luas pun bukannya kita boleh suka-suka hati. Dia bukannya boleh suka-suka hati. Sat nanti karang dengan pendapat ni, sat nanti karang dengan yang ni pula, sat nanti karang dengan hak yang ni pula. Tidak begitu. Pasal apa? Dan kerana dikhawatiri kalau kita tersalah di dalam melakukan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Cuma saya nak abang guru kepada Imam Munawi ni, Imam Ramli rahimahullahu ta'ala, bila kita ada khilaf, perselisihan di dalam bab fiqh ini, dan biasanya akan dirujuk kepada dua orang imam ni. Yang pertama Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dan yang kedua akan dirujuk kepada Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. Yang kata ni anak murid dah. Dan jadi dia kata, qala al-Munawi, maka telah berkatalah Imam al-Munawi, at-tazkiyatu. Dan tazkiyah. Dan apa dia tazkiyah ini? Dan tazkiyah ni penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap orang dia mesti membersihkan jiwa dia. Dan yang kata jiwa ni apa dia? Disebutkan oleh
Al-Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala, dia sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kata, siapa-siapa dia yang mengenal akan dirinya, maka sungguh dia akan mengenal kepada Tuhannya. Tuan-tuan, maksud diri dekat sini apa dia? Tuan-tuan, diri dekat sini bukan diri lahir ni. Yang diri lahir ni memang kita tahu. Tuan-tuan, kita tahu diri kita. Tuan-tuan, kita tahu kita ni lagu mana, kita ni jenis yang macam mana. Tuan-tuan, kita tahu diri kita. Tuan-tuan, tapi maksud perkataan Imam Razi rahimahullahu ta'ala ni, siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Tuan-tuan, dia merujuk kepada hati dan juga roh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana daripada hati, kerana daripada kebaikan roh inilah, maka manusia itu dia akan terdorong melakukan segala kebaikan. Tuan-tuan, kita kalau tak terdorong melakukan kebaikan ni, tuan-tuan, semayang Jumaat pun kita tak khabat, kita tak naik masjid ni. Tuan-tuan, tapi kerana apa? Kerana kita orang semayang, alhamdulillah. Tuan-tuan, kerana kita orang yang zikir pada Allah Ta'ala, kerana kita orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, walaupun cuaca panas, walaupun kita kena naik Masjid Bukhari ni kan, tapi lift ada. InsyaAllah. Siapa-siapa tak larat nak naik tangga masjid, boleh naik lift. InsyaAllah. Tuan-tuan, tapi nak cerita, kita naik juga. Tuan-tuan, kita tinggalkan rumah kita saat lah ni pun kita tinggalkan makan tengah hari kita. Pasal apa? Kita nak spend masa 20 minit untuk tazkirah. Tuan-tuan, apa dia yang mendorong kita ni? Apa dorongan? Tuan-tuan, dorongan itu dia datang daripada hati yang elok, daripada roh yang senantiasa disucikan dia. Tuan-tuan, maka Imam Munawi kata, yang kata tazkiyah ni, yang kata penyucian ni apa dia? Wahiya nama'un nafsi bima huwa laha bimanzilatil ghidha lil jismi. Dia kata, yang dikatakan tazkiyah, penyucian itu adalah nama'un nafsi. Dia menyegarkan dia punya diri dia. Dia memperelokkan diri dia. Tuan-tuan, dia elokkan dengan apa ni? Tuan-tuan, dia perelokkan diri dia dengan benda yang kita sebut subuh tadi. Dengan segala perkara-perkara kebaikan, dengan segala perintah Allah Ta'ala, dengan segala amal salehnya. Tuan-tuan, maka dia punya roh dia, hati dia akan segar, hati dia akan bersih, roh dia akan kuat dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni tak lama lagi kita dah nak Ramadan dah, tak mau lagi. Tuan-tuan, Ramadan ni disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Atta'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ni bukannya saja-saja. Tuan-tuan, 11 bulan kita boleh makan, tiba-tiba 1 bulan ni tak boleh makan. Pada bulan Ramadan, lama pula tu, 30 hari. Tuan-tuan, lama. Kita kena tahan. Tuan-tuan, tahan ni bukan setakat al-imsak. Dia bukan hanya setakat makan dan minum. Malah kata ulama fiqh, anil mufattirat. Dia kena tahan diri dia daripada segala yang boleh membatalkan puasa dia. Tuan-tuan, Imam Ghazali dalam bab ni membatalkan puasa, dia bagi 2 perkara dekat sini. Yang pertama, batal, sungguh-sungguh batal. Tuan-tuan, batal macam mana sungguh-sungguh batal ni? Kalau dia makan, dia minum di siang hari, kalau dia bersetubuh pada siang hari, tuan-tuan, maka batallah dia punya puasa dia. Tuan-tuan, Imam Ghazali dia bagi lagi satu. Ada orang yang dia berpuasa,
tetapi batal puasa dia. Tentang batal dekat sini bukan batal yang dia makan siang hari itu. Terbatal daripada mendapatkan pahala puasa dari Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana pada bulan puasa dia tak jaga mata dia. Dia tak jaga dia punya telinga dia. Dia tak jaga dia punya mulut dia. Dia tidak beramal pada bulan Ramadan. Malah dia macam biasa buat dosa dengan Allah Ta'ala. Dan puasa dia sah. Selagi mana tak ada yang masuk dalam rongga yang terbuka ni. Dan selagi tu sah dia punya puasa dia. Tapi Imam Ghazali kata, pahala dia terbatai. Dan dia tak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Dan jadi pasal apa Allah Ta'ala buat puasa ni? Tujuannya adalah kerana untuk melatih seseorang membersihkan rohnya, agar roh itu ringan, agar roh itu terdorong melakukan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dekat sini memberi faham pada kita, yang kita duk buat ni solat Jumaat. Tadi lepas solat Jumaat kita doa dengan Allah Ta'ala. Kemudian kita dengar khutbah. Kemudian kita solat sunat. Kemudian kita duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, semuanya ini menghakis karat-karat, daki-daki dan kekotoran-kekotoran yang berada di dalam hati kita. Tuan-tuan, bila mana orang ni dia buat lagu tu, dia beramal saleh, tuan-tuan, pada masa tu terdoronglah roh dia, segaklah roh dia, kuatlah roh dia untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana orang yang nak buat taat ni, dia akan dihalang oleh syaitan yang senantiasa memusuhi manusia. Imam Ghazali rahimahullah wa ta'ala dia sebut dalam kitab dia Minhajul Abidin. Dan orang yang nak buat baik ni, kata Imam Ghazali, dia melalui muaqabat. Dan dia akan melalui muaqabat. Apa dia muaqabat? Muaqabat adalah ujian-ujian, halangan-halangan. Tuan-tuan, halangan-halangan ni kalau tak kuat, tuan-tuan, apatah lagi kalaulah ujian itu daripada Dajjal yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam tahiyat akhir kita minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma inna na'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Aku minta perlindungan itu. Kemudian kita minta perlindungan lagi dengan Allah Ta'ala, wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada buruknya fitnah daripada Masih Ad-Dajjal. Tuan-tuan, kenapa? Kerana esok ni bagi orang-orang yang rapuh hati dia. Tuan-tuan, rapuh hati dia. Maka golongan inilah yang akan menjadi pengikut kepada Dajjal yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu pun, tuan-tuan, ulama hadis kata, lah ni pun kita boleh tengok dah. Dalam keadaan Dajjal tak mai lagi. Dan dalam keadaan ada lagi orang yang berzikir, orang yang mengajak kepada orang lain. Ada lagi. Dan tapi ada orang yang dia meninggalkan kebaikan-kebaikan ini. Dan dia tinggalkan solat Jumaat. Dia tinggalkan kuliah. Dan dia tinggalkan zikir, dia tinggalkan bacaan Al-Quranul Karim. Dan ilmu tak ditambah dan sebagainya. Dan ulama kata, ini adalah perbuatan-perbuatan yang akan merapuhkan hati dia dan roh dia daripada untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Al-Munawi dia simpulkan pada kita. Dan bila dia dah simpul, kita pun nak simpul sama orang. Jadi kata saya hari ni voice suara kurang elok kan, minta maaf lah. Sampaikan nak buat apa ni kunut nazilah tadi pun saya rasa tak lepas kan. Pasal dia
Tak tahu pasal apa dia jadi sangkut macam ni kan. Pasal akhir tahun ni tak tahulah. Kenduri banyak sangat. Nasi Arab kan. Daging kambing, lepas itu macam-macam kunafa. Kan. Makanan pelik-pelik. Masya-Allah. Tapi tak apalah tuan-tuan. Tadi dalam khutbah pun kita doa untuk saudara kita di Palestin. Tuan-tuan, dalam sembahyang kita, lepas sembahyang pun kita doa. Tuan-tuan, semuanya itu adalah tempat-tempat mustajab berdoa pada Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala kata, tempat yang mustajab berdoa ketika mana khutbah kedua. Imam tengah khutbah kedua, dia berdoa pada Allah Ta'ala, mustajab pada waktu itu. Dan waktu yang mustajab juga adalah ketika mana lepas daripada sembahyang, mustajab doa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan kita lupa, maksud daripada kunut nazilah apa semua ni untuk saudara kita, maksudnya apa? Ingatan kita kepada saudara-saudara kita. Tuan-tuan, tu yang penting. Lebih penting daripada tu, meninggalkan perangai-perangai, tabiat-tabiat yang sama dengan Yahudi. Yang tu lagi penting lagi. Tuan-tuan, kita duk marah pada Yahudi apa semua sekali ni. Tuan-tuan, tapi kita sendiri pun semayang lewat. Tuan-tuan, kita marah pada Yahudi apa semua sekali ni. Tuan-tuan, tapi kita mengikuti tingkah laku mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah Ta'ala. Mereka tidak akan redha sehinggalah Yahudi dan Nasara takkan redha pada kamu, sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Tuan-tuan, ulama tafsir kata dia bukan nak ubah agama kita. Tuan-tuan, mereka tak ubah agama kita, tapi cukup kalau kita mengikuti jejak langkah mereka, cukup dah bagi mereka. Tuan-tuan, yang ni lebih penting lagi. Untuk kita boikot, untuk kita tinggalkan. Pasal apa? Dia dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi dia simpulkan kat sini, aslu tazkiyah, yang dimaksud dengan penyucian jiwa itu, nafyun ma yastaqbaha qawlan aw fi'la, hendaklah dia membenci segala perkataan yang tak elok dan juga segala perbuatan yang tidak elok. Yang ni dia kena benci. Tuan-tuan, bila dia benci kepada perkara-perkara yang tidak elok ni, tuan-tuan, Masya Allah, dia adalah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang karim, yang mulia, sebagai orang yang saleh, orang yang baik pada sisi Allah Ta'ala, orang-orang yang syakur, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita letakkan diri kita pada kemuliaan Allah Ta'ala, yang ni yang disebut oleh apa ni dalam tafsir Jalalain, Masya Allah, tuan-tuan, hebat orang ni. Wa ulaika humul muflihun, dia adalah orang berjaya. Tuan-tuan, berjaya ni macam mana? Dia berjaya dunia dan juga berjaya di akhirat besok. Tuan-tuan, Masya Allah, kemuliaan. Jadi tuan-tuan, banggalah kita pasal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala mulia. Jadi jangan kita rendahkan darjat kita sebagai manusia. Tadi dalam khutbah pun kita dah dengar, kalau melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah, dia kasih kepada hamba-hamba dia yang bertaubat kepada dia. Dan faham elok-elok, Allah kasih kepada hamba-hamba dia yang bertaubat kepada dia. Tuan-tuan, maknanya setiap kali dia buat dosa, taubat dengan Allah Ta'ala. Setiap kali dia buat kesalahan, dia menyesal. Cuma dia tak kuat dalam nak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan taubat nasuha kita menjadi kekuatan pada kita untuk kita istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.